Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita nak masuk tajuk baru, bab 10 gelombang bunyi. Okey, untuk tajuk ni kita akan belajar 2 atau 3 subtopik. Okey, so cikgu akan terangkan satu-satu, tapi untuk kelas hari ini kita akan belajar 10.1 sahaja. Okey, macam biasa kita tengok dulu apa kita nak belajar dalam tajuk ni. Okey, dalam tajuk ni awak boleh tengok, mula-mula kita nak tahu satu gelombang bunyi tu apa ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia tu maksud dia perangai dia lah. Okey, macam mana kita nak pindahkan bunyi tu, macam mana bunyi boleh terhasil, dia perlu perantara ke tak, perlu medium ke tak untuk bergerak. Okey, so kita nak buat introduction sikit je. Okey, untuk video seterusnya, kelas seterusnya baru kita pergi lebih detail. Kita akan diperkenalkan dengan term frekuensi, amplitude. Okey, dan kita nak belajar lebih detail kelangsingan, kenyaringan. Sometimes kita dengar orang cakap suara sakit telinga kan, menyucuk tu tu nyaring ke langsing, kelangsingan ke kenyaringan. Sampai ada kes sampai kalau orang menjerit cermin boleh pecah kan. Kita pernah tengok cerita tu kan. Okey, so benda-benda ni kita akan belajar slow-slow. So untuk 10.1 ni, okey, kita akan belajar ciri-ciri gelombang bunyi. Ciri-ciri tu perangai dia. Okey, macam mana suatu gelombang bunyi ni boleh terhasil, apa syarat-syarat dia. Okey, kita punya objektif berkomunikasi. Berkomunikasi ni macam ni lah sembang. Berkomunikasi mengenai ciri asas gelombang bunyi. Awak nak ciri lebih detail, tunggu form 4, form 5 nanti. Okey, so bunyi, selalu kita tahu bunyi ni dihasilkan oleh alat muzik, oleh speaker, okey, pembesar suara ataupun suara kita sendiri. Saya cakap, awak boleh dengar. Awak tengok dekat phone, dengar sampai telinga. Okey, so bunyi ni sebenarnya ada satu bentuk tenaga. Okey, satu bentuk tenaga. So kalau bunyi ni kita guna unit decibel, kita panggil. Berapa kekuatan bunyi tu. Okey, bunyi ni sebenarnya ada satu tenaga yang dihasilkan oleh getaran. So macam kita bercakap sekarang ni, kotak suara kita bergetar. So awak pegang kat sini, awak rasa bunyi getar kan. Okey, so kotak suara kita bergetar, dia transfer dekat udara, keluar pada mulut sampai kat telinga kawan kita. Okey, so sebagai contoh peralatan muzik pun sama. So peralatan muzik, tengok kita ada gitar, saxophone semua ni. So gitar kita getarkan tali dia, kita petik kan, pang. So dia bergetar kat udara sekeliling sampai ke telinga kita, kita dengar bunyi ya. Okey, ada setengah bunyi ni kita tak boleh dengar, tapi binatang boleh dengar. Okey, contohnya ada whistle, macam whistle anjing tu. Kita tiup whistle tu, anjing menunjukkan reaksi. Sebab dia boleh dengar frekuensi desibel yang sangat-sangat rendah, bawah daripada 20. Kita manusia minimum 20 ke 20,000. Lebih 20,000 kena telinga boleh pecah. Okey, so kalau binatang dia boleh dengar lagi rendah pada tu. Sebab tu dia boleh menunjukkan reaksi. Sebab tu bila sebelum berlaku gempa bumi, bumi ni akan menghasilkan satu ultra low frekuensi getaran dia. So binatang semua dah dapat detect, dah lari, dah menunjukkan reaksi. Tapi manusia tak dapat detect lah dengan telinga kita. Kita kena guna alat. Okey, so kita cerita pasal bunyi, pemindahan bunyi. Macam mana bunyi? Contoh kat sini, macam mana kita dengar loceng. Loceng bergetar, bunyi loceng waktu rehat ke. Bunyi loceng kat pejabat tapi boleh dengar sampai ke telinga kita. So macam mana dia transfer? Laju ke tak laju? Lambat ke? Ikut tempat. So kalau secara logiknya sebenarnya dia ikut tempat lah. Tempat yang lebih panas dia gerak lebih cepat. Okey, so kita tak pergi detail tu. Sekarang cikgu nak bincang macam mana kita pindahkan bunyi. Okey, macam contoh gambar tadi kan, macam mana daripada loceng ke telinga kita. Okey, pertama kali kena ingat, bunyi memerlukan medium. Medium tu apa? Medium tu bahan perantara. Okey, maksud dia getar kat sini. So tangan saya ni medium, tembus telinga kat sini. Macam tu. So dalam kes tadi udara lah medium dia. Dia boleh bergetar. Medium dia boleh jadi udara, boleh jadi cecair, dalam ayak pun kita boleh dengar kan. Okey, pepejal pun boleh. Dinding pun boleh tembus, bunyi boleh tembus. Kalau dalam vacuum tak boleh. Okey, dia tak boleh merambat melalui vacuum. Vacuum ni dia tak ada apa langsung. Sebab tu kalau tengok cerita, bila pergi yang pasal lepas pergi space tu, sunyi sepi je kat space. Sebab kat space tu vacuum. So bunyi tak boleh transfer. Gelombang lain ada yang boleh. Okey, sebagai contoh, apabila loceng dibunyikan tadi, apa jadi? Permukaan logam lah, loceng tu logam, besi tu yang bergetar. Bila besi tu bergetar, udara kat sebelah dia dapatlah, sebab dia tenaga dipindahkan ke udara sebelah. Udara sebelah tu
transfer ke udara sebelah, transfer ke udara sebelah sampailah ke telinga kita. Getaran ini dipindahkan daripada satu zarah ke satu zarah yang bersebelahan dalam bentuk gelombang. Dengan cara ini loceng menghasilkan bunyi. So ini contohnya. Awak tengok ni macam mana bunyi dipindahkan. Okey, yang titik-titik tu semua air particle, okey, molekul udara. So dia duduk diam macam ni. Bila kita bergetak sebelah dia, so dia dah terapat, dia pergi rapat-rapat. Lepas tu yang kat kawasan ni jadi renggang. So kat kawasan ni pula jadi rapat, dia bergerak macam tu. Okey, macam cacing bergerak sebab dia gelombang membujur. Okey, so sebab tu bunyi ni ada tone. Ada setengah orang dia boleh buat beatbox, kan? Dia boleh tukar-tukar tone bunyi dia. So udara pun bergetar lain-lain macam sikit lah. Okey, so contoh kat sini. Okey, kita tengok dalam buku teks ni macam mana bunyi dipindahkan dalam pepejal, dalam cecair dan dalam udara. Okey, yang mana lagi senang? Okey, kita tengok logik. Kalau kita nak pindahkan tenaga, seorang duduk kat sini, seorang duduk sebelah dia, tumbuk terus dia rasa. Kita kawan dia dekat sebelah ni pun kena. Okey, tapi kalau dia duduk jauh sikit, awak tumbuk yang ni, nak pergi kat kawan ni lambat, take time sikit, ataupun kadang-kadang kita tak kena langsung. Kalau awak duduk lagi jauh, awak tumbuk kawan ni, yang ni nak pergi lambat kat kawan tu susah, lagi jauh. So maksud dia, bila lagi rapat, lagi senang tenaga tu dipindahkan. Okey, so dalam kes ni kita tengok sebenarnya pepejal lah paling laju. Okey, sebab apa? So boleh baca kan? Boleh baca. Zarah dipindah lebih cepat melalui pepejal. Sebab apa? Sebab kedudukan pepejal ni, pepejal dia ada bentuk tetap kan? Okey, so lagi dekat lagi senang dia transfer. Okey, kalau cecair dia jauh sikit. Kalau udara lagi jauh sikit. Okey, sebab tu kalau kita ketuk dinding pun cepat dengar. Rumah sebelah pun dengar kan? Dia senang transfer rapat. Okey, kalau kita cakap je rumah sebelah tak dengar. Sebab udara tak bawa pergi rumah sebelah, tapi awak ketuk dinding dengar lah. Okey, kita nak belajar sifat bunyi. Sifat bunyi sebenarnya bunyi ni gelombang. So sifat dia banyak. Tapi kita nak fokus dua je. Pantulan dan penyerapan bunyi. Okey, apa dia pantulan dan penyerapan? Pantulan macam ni awak tengok gambar ni. Okey, ni macam kita tengok wayang kan. Sekarang tak tengok wayang lah. Wayang tak boleh tengok lah. Okey, so dia ada pantulan. Bunyi daripada sound system dia, speaker dia, kena dinding, kena bumbung, kena ceiling sampai kat telinga kita. Kadang-kadang kita dengar sampai bergetar. So, bunyi boleh dipantul dan boleh juga diserap. Ada masa kita nak serap bunyi. Contohnya kalau awak pergi studio, awak nak jamming, nak buat lagu, awak tak nak bergema. Tiap awak cakap, dengar, nyanyi dengar banyak kali. Hai kan, kita tak faham benda tu. So kita kena bubuh benda yang serap bunyi pula. So sometimes kita pantul, sometimes kita boleh serap. Okey, sifat bunyi sama seperti sifat cahaya. Okey, macam mana dia dipantul atau diserap bergantung kepada permukaan. Okey, macam saya cakap tadi, ada studio, kita tak nak bagi pantul, kita nak bubuh apa kat dinding ni. Bubuh sponge ke, bubuh tray telok tu kan. Okey, itu contoh-contoh dia. Okey, kalau permukaan yang licin, pergi hotel atau rumah awak yang cantik tu, bila permukaan licin dan keras, dia adalah pemantul yang baik. Okey, dia pantul lah. Boleh bergema. Kita cakap kita masuk rumah kosong kan, masuk rumah kosong, bergema. Tapi bila kita dah buat perabot apa semua, tak gema lah. Masuk rumah kosong je bergema. Sebab apa? Rumah kosong tu dia keras, licin. Bila kita masukkan perabot, okey, kita bubuh kapet semua ni. So, dia lembut, dia boleh menyerap bunyi. Sebab tu dah tak ada gema. Sebab tu kat mikrofon kadang-kadang bubuh sponge lah. Macam tu lah cerita dia kan. Okey, semua tu ada fungsi dia. Okey, untuk hari ni kita belajar tu sahaja. 10.2 kenyaringan dan kelangsingan. Kita akan sambung ke kelas seterusnya. So, cikgu harap awak faham dengan introduction 10.1 ni. Terima kasih.